Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Imam kita, pengurusi majlis, pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa, para ulama, para ustaz, para pecinta ilmu, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita melahirkan syukur yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripadanya kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk satu diskusi ilmu berkaitan dengan salah faham terhadap wali, karamah dan juga kasyaf. Oleh kerana memandangkan buku ini agak panjang dan kalau saya nak bahaskan ketiga-tiga tajuk yang ditulis dalam buku itu mungkin memakan masa, maka saya pilih salah satu sahaja, iaitu salah faham terhadap konsep wali Allah. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila disebut wali Allah dalam kalangan generasi pertama umat Islam dahulu, mereka tertumpu pada orang-orang yang berjuang untuk menolong agama Allah mengikut yang termampu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, terutama di akhir surah, dalam akhir surah As-Saff contohnya, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah, ila akhir ayat, hingga akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penolong-penolong agama Allah. Bagaimana Nabi Isa AS berkata kepada pengikutnya, siapakah di antara kamu yang sudi menjadi penolongku dalam menegakkan agama Allah, hingga akhir ayat. Jadi berdasarkan pada ayat ini menunjukkan bahawa yang dikatakan wali Allah itu di antara sifatnya ialah orang-orang yang menolong agama Allah di mana jua dia berada dan mengikut kemampuan yang dia ada. Mereka ini bertitik tolak daripada keimanan yang kuat dan ketakwaan yang mantap. Istilah wali itu sendiri tidak masyhur digunakan. Zaman sahabat, zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat, istilah wali tidak masyhur digunakan. Tidak seperti kemudian ya. Yang kerap digunakan di dalam Al-Quran dan di kalangan masyarakat masa itu istilah orang-orang saleh. Kerana termasuk dalam arti kata orang saleh itu wali-wali Allah lah. Dan istilah wali Allah telah menimbulkan persepsi yang kurang baik dalam setengah kalangan masyarakat awam. Saya memilih tajuk ini tuan-tuan kerana berdasarkan pengalaman saya lah yang telah mendorong saya mengarang buku itu. Kerana negeri Terengganu juga kita tahu ramailah wali Allah yang sebenar dan ada juga wali Allah yang tidak sebenar. Orang mengaku menjadi wali Allah. Wali Allah sebenarnya dia tidak pernah mengaku dirinya wali Allah, tetapi dia telah memberi sumbangan yang besar kepada Islam. Tapi hak kita tak tahu ujung pangkal ini, dia telah mengaku dirinya wali Allah, siap yang mengisytiharkan dirinya sebagai wali Allah dalam masjid, kerana semata-mata dia bermimpi bahawa dia adalah wali Allah dan dia dikenakan mengisytiharkan dirinya sebagai wali Allah dalam masjid. Itu berlaku di negeri Terengganu. Jadi kata dia, saya ni wali Allah.
Terserahlah pada tuan-tuan nak percaya ataupun tidak nak percaya. Terang-terang diisytihar dalam masjid. Itu berlaku di negeri Terengganu. Tak berhenti setakat itu sahaja, bahkan anak-anak muridnya mempertahankan guru dia yang dikatakan wali Allah ini, sehingga mereka pun berjumpalah ramai ulama termasuk ustaz-ustaz, minta supaya ustaz ini memperakui bahawa guru dia itu wali Allah sahibul zaman, dan wali Allah tu pula bukan wali sebarangan, wali akhir zaman. Lepas tu tak ada dah wali. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat melirukan kita. Lepas tu murid dia pula menggunakan pendekatan yang agak kasar. Mana-mana ustaz atau alim ulama yang enggan mengaku guru dia itu sebagai wali Allah, dihentam habis-habisan, dicaci maki, digunakan perkataan-perkataan yang kasar, dan dituduh mereka ini sebagai ulama-ulama dunia, ulama Bal'am bin Ba'ura, kerana tak nak mengaku guru dia itu sebagai wali. Dan bila kita rujuk pada Ihya Ulumuddin, memang betul lah, kita akan dapati betul kata Imam Ghazali bahawa orang-orang yang menyeleweng tuan-tuan, memang betul mereka adalah golongan yang selalu sangat mengangkat diri mereka. Sedangkan wali-wali Allah yang muktabar tidak pernah mengangkat diri dia sebagai wali Allah, apalagi itu mendakwa ataupun mendabik dada. Syekh Ar-Rifai yang menjadi pengasas pada tarekat Rifaiyah berpesan kepada anak-anak murid, hendaklah kamu berlindung diri daripada karamah para wali, seperti mana wanita yang haid melindungkan diri daripada menceritakan tentang haidnya pada orang ramai. Jangan dicerita, jangan dibesarkan soal wali itu. Para wali sendiri pun tak berani nak menuntut tentang karamah. Artinya tuan-tuan, kita faham daripada sini, maknanya kita faham daripada sini tuan-tuan dan macam sekalian, kedudukan wilayah hadapan karamah ini, wali ini dia bukanlah satu benda yang boleh kita permainkan, bukan benda yang boleh kita dakwa dan sebagainya, walaupun ciri seseorang itu memang ada pada dirinya wali-wali Allah. Apalagi Nabi Muhammad SAW sendiri pun, kalau kita baca di dalam sejarah, sebelum baginda dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul, baginda sendiri pun tidak mendakwa dirinya sebagai seorang rasul, walaupun sifat-sifat seorang rasul itu sudah pun ada pada diri baginda. Dan baginda hanya mengaku sebagai rasul apabila turun ayat dan kenyataan jelas daripada Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan, ya Muhammad, innaka la rasulullah, wahai Muhammad, mulai sekarang kamu adalah rasulullah. Barulah Nabi mula memanggil, baru mengaku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan kalau kita baca dalam sejarah kehidupan para wali pun, isu mendakwa, mengetengahkan diri sebagai wali tidak pernah berlaku dalam hidup mereka, walaupun sumbangan-sumbangan mereka kepada Islam sangat besar di dalam masyarakat. Mereka ini hidup kadang-kadang tidak dikenal orang, tapi sumbangan mereka cukup besar. Kalau kita tengok tuan-tuan, cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberi sumbangan yang begitu besar kepada masyarakat. Tiap-tiap malam dia akan membawa guni-guni gandum. Gandum itu akan diletakkan di tepi-tepi pintu orang-orang miskin pada zamannya. Sehinggalah apabila cucu dia ni Ali Zainal Abidin meninggal dunia, masyarakat menjadi gempar. Pasal tidak ada lagi orang yang membawa gandum, dan gandum itu diletak di hadapan pintu-pintu orang fakir miskin. Tidak ada bekalan gandum. Rupanya yang menghantar bekalan gandum tiap-tiap malam untuk fakir miskin itu ialah Ali Zainal Abidin. Dia telah melakukan satu kerja yang tidak memerlukan nama yang dimasyhurkan di kalangan masyarakat. Tapi setelah dia meninggal, jenazahnya dimandikan, didapati pada bahagian bahunya ada tanda-tanda hitam, kesan daripada dia memikul gandum tiap-tiap malam untuk diberikan pada fakir miskin. Ini sebagai satu contoh ni. Kemudian wali Allah yang paling tinggi darjat ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diikuti selepas itu dengan Sayyidina Umar yang juga dikenali sebagai muhaddath ataupun orang yang diberi ilham oleh Allah Taala. Kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan begitulah seterusnya, termasuklah mereka-mereka yang terlibat dalam perang Badar, mereka terlibat dalam perjanjian Bai'at Ridwan dan sebagainya. Disebabkan kerana sumbangan mereka yang terlalu besar kepada Islam dan kepada umatnya. Sumbangan itu penting. Nah, sebaliknya hari ini kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan kes-kes yang berjaya di
dipantau oleh pihak JAKI yang melibatkan orang-orang yang mengaku menjadi wali ini, dia ada maksud-maksud tertentu, ada maksud-maksud tertentu di sebaliknya, kerana dia nak mendapat faedah-faedah tertentu di sebalik kepada dakwaan dia mengaku sebagai wali Allah Ta'ala tadi. Dan semua dakwaan-dakwaan itu kalau kita perhatikan adalah merupakan dakwaan-dakwaan yang agak kurang sihat menurut kacamata Islam. Kemudian mereka ini juga adalah orang yang sabar dalam menyuruh manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa sikap kita tuan-tuan dalam berdepan dengan wali Allah, walaupun kita tidak tahu siapa di antara kita ini wali Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mungkin wali Allah itu duduk pada pemerintah, mungkin wali Allah itu duduk pada ulama, mungkin wali Allah itu duduk pada petani, mungkin wali Allah duduk pada pekerja, mungkin wali Allah itu duduk siapa saja, asalkan dia telah memberi satu sumbangan yang besar pada Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dan dia telah menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Dan saya sebut di sini tuan-tuan, berdasarkan buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, perlunya kita mencintai orang-orang soleh, maka termasuk dalam kategori orang soleh itu ialah wali-wali Allah. Kita kena sayang kepada mereka, wali-wali Allah Ta'ala, atas alasan mereka ini telah memberi satu sumbangan yang besar kepada Islam. Dan dengan sebab perjuangan mereka, maka Islam tersebar. Syekh Abdul Qadir Jailani selama 30 tahun lebih, ada cerita mengatakan selama lebih kurang 33 tahun dia berkecimpung dalam dunia pembelajaran. Dia telah berjaya melahirkan lebih daripada 100,000 orang anak murid. Dan anak murid dia tadi telah berjaya dihantar ke benua gelap Afrika. Di saat orang lain tak berani masuk hutan di Afrika, anak-anak muridnya sudah pun meneroka hutan-hutan di sana untuk menyebarkan dakwah. Maka kita tengok di sini bagaimana sumbangan besar yang telah dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun begitu kita tidak juga melihat satu perakuan daripada beliau mengatakan beliau adalah wali Allah. Tak dinafikan ada satu kenyataan. Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan dia mengatakan bahawa dia ni kaki-kaki dia berada di atas tengkuk para wali. Kaki Syekh Abdul Qadir itu berada di atas tengkuk para wali. Sebagian ulama kata ini adalah satu kenyataan yang tidak benar disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kerana Syekh Abdul Qadir Jailani seorang ulama yang sangat kuat berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang kuat menegakkan sunnah, seorang yang kuat, terutama lagi dia seorang yang sangat faqih. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani sewaktu dia berguru dengan gurunya dalam bidang tasawuf tuan-tuan, dia pernah mengikuti gurunya di belakang. Tiba-tiba gurunya mengatakan kepada Syekh, "Ya faqih, wahai faqih, apa lagi yang kamu nak?" Dia kata, "Saya nak belajar. Saya dahagakan ilmu." Maka Syekh pun tolak dada Syekh Abdul Qadir. Dia tolak dada kawan tu, terpelanting jatuh. Masa ditolak itu, kawan tu duduk atas jambatan, terpelanting jatuh ke bawah, jatuh dalam sungai. Maka Syekh Abdul Qadir pun bila dia masuk aja dalam sungai, dia pun berkata, "Sahaja aku mandi hadah besar, sahaja aku mengangkat hadah besar kerana Allah Ta'ala." Artinya pada malam itu dia belum lagi mandi junub. Bukan dia marah kepada Tok Syekh yang tendang dia tu. Dia kata sahaja aku mengangkat hadah besar kerana Allah Ta'ala. Ini disebut dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuba kalau kena dengan tuan-tuan, nak berguru, profesor tu tendang tuan-tuan, adakah terpelanting tuan-tuan dalam sungai? Apa kata tuan akan kata begitu? Sahaja aku mandi junub kerana Allah Ta'ala. Ada gitu? Atau tuan-tuan akan menyumpah seganuh profesor berkenaan? Sombong. Bahlul, kita akan keluar perkataan-perkataan kurang senang. Syekh Abdul Qadir tidak, sehingga akhirnya dia menjadi murid kepada yang berkenaan. Ini adalah kehebatan dia. Tapi macam mana dia belajar? Syekh Abdul Qadir melaporkan bahawa ketika aku belajar, aku menulikan telingaku dan aku membisukan mulutku. Nak belajar mana boleh tuli telinga, nak belajar mana boleh bisu, kena bercakap. Innama syifa'ul as-su'al, penyembuh penyakit kejahilan tu kena bertanya. Syekh Abdul Qadir kata, aku masa belajar aku membisukan mulutku dan aku menulikan telingaku. Apakah benda maksud tu? Jadi tuan-tuan kata macam gini punya ustaz, bila kita nak faham pasal mata kita, dia kata aku menulikan telingaku, aku membutakan mataku dan aku membisukan mulut. Kalau mata buta, telinga tuli, mulut bisu, nak belajar macam mana? Maksud beliau ialah apabila ketika mana beliau belajar,
beliau mengatakan, aku membutakan mataku, artinya aku tidak pernah melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada guru. Mana kalau kita nak sebut satu persatu kekurangan pada guru kita, guru tu adalah manusia, maka banyaklah. Artinya tak jadilah kita nak berguru pada dia. Maka setiap orang ada kekurangan. Kalau kita nak baca, ini kekurangan pulang-pulang, tak layak jadi guru. Ini pulang ambil pulang, tak layak guru. Jawabnya, siapa yang layak jadi guru? Kerana kita manusia ini tidak maksum. Termasuk yang tidak maksum itu ulama. Yang maksumnya Nabi SAW. Itu pun dibahas lagi oleh ulama, bahawa Nabi kita SAW itu maksum daripada dosa besar dan daripada dosa kecil. Adapun maksum daripada dosa kecil yang tidak disengajakan, maka Nabi SAW tidak maksum. Ada lagi perbahasan seperti itu. Dosa kecil yang tidak disengajakan. Sebab itu Rasulullah SAW, kesalahan kecil tidak disengajakan. Contohnya Rasulullah SAW pernah sembahyang. Setengah riwayat mengatakan sembahyang itu sembahyang asar. Rasulullah hanya sembahyang 2 rakaat. Kemudian Rasulullah menyandar. Sahabat tanya, Zulyadain namanya, digelar sebagai Zulyadain. Ya Rasulullah, adakah turun wahyu baru? Rasulullah kata, apa pasal? Rasulullah baru sembahyang 2. Rasulullah pun bangun, Allahu Akbar, tambah lagi 2. Maka ada Rasulullah telah melakukan kesalahan, tapi itu kategori kesalahan yang tidak disengajakan. Jadi perlu kita kasih kepada orang soleh, termasuk wali-wali Allah itu. Kasih kepada dia, kasih kepada Nabi, kasih sahabat Nabi, kasih pada ulama, kasih pada orang-orang soleh. Sebab disebut dalam hadis Nabi kita baca di sini lah, hadis yang sahih, salatun man kunna fihi wajada ta'mal iman, man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa man kana an yulqa fil nar ahabba ilayhi min an yarja' fil kufr ba'da an anqadhahu Allah min. Ini saya sebut ni salah satu matang hadis ni. Dia ada beberapa matang. 3 perkara sesiapa yang terdapat pada dirinya 3 perkara tersebut akan merasai kemanisan iman. Orang yang tidak kasih pada seseorang melainkan kerana Allah, orang yang lebih kasih pada Allah dan Rasulnya berbanding dengan yang lain daripada keduanya, dan orang yang lebih suka dicampakkan ke dalam api berbanding kembali kepada kekufuran selepas Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya daripada kekufuran itu. Ya, maka termasuk kita kasih apa? Kasih pada orang yang berjuang pada agama Allah, dan kita benci pada orang yang benci pada agama Allah. Ini dia panggil kasih pada Allah, kasih kerana Allah, benci kerana Allah. Awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Dalam hadis muttafaq alaih. Tali iman yang paling kukuh, memberi keutuhanan kerana Allah, memusuhi kerana Allah, kasih kerana Allah, benci juga kerana Allah Azza wa Jalla. Kemudian timbul salah faham tuan. Di antaranya saya nakalkan apa, saya nukilkan apa disebut oleh Syekh Qaradawi dalam buku dia, dan beliau mengaitkan apa yang berlaku di Mesir. Antaranya dakwaan-dakwaan setengah masyarakat tentang wali ini, iaitu hijab terbuka untuk mereka. Boleh nampak kesalahan-kesalahan orang, kan? Tanpa ada bukti yang kukuh. Contohnya, satu kes berlaku, saya ingat masa saya buat kajian dulu. Dia mendakwa boleh melihat seseorang itu berzina ataupun tidak berzina. Kalaupun dia itu dibukakan hijab, dengan kasyafnya dia dapat melihat seseorang itu berzina ataupun tidak berzina, tuan-tuan, maka dia tidak boleh mempercayai hijab itu secara sepenuhnya. Dia mesti ada bawa bukti-bukti yang zahir. Kalau orang itu kan betul-betul dia berzina, dengan cukup 4 orang saksi, baru dia boleh sabit. Tapi kalau sekadar membuka hijab macam tu, maka hijab itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk kita menuduh si fulan bersimpulan sebagai telah melakukan zina. Ya, paling tinggi ada kemungkinan kita telah menaruh buruk sangka terhadapnya. Sedangkan buruk sangka ni sedusta-dusta pembicaraan. Iyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Jangan kamu buruk sangka pada orang yang bukan-bukan, kerana berbagai faktor termasuk rasa hati tadi. Kerana buruk sangka itu akdzabul hadis, dia panggil sedusta-dusta pembicaraan. Mereka boleh membaca apa yang tersembunyi. Mereka boleh mengetahui apa yang bakal berlaku pada esok hari. Mereka boleh berurusan dalam alam maya mengikut yang mereka kehendaki. Mereka boleh merubah sebab musafat dan sunnah-sunnah alam mengikut yang mereka kehendaki. Mereka mempunyai alam yang lain selain daripada alam manusia biasa. Mereka mempunyai undang-undang yang lain selain daripada undang-undang yang terdapat di alam maya ini. Mereka mempunyai ketua yang dikenali dengan nama-nama kutub yang 4. Setiap kutub menguasai 1/4 alam dan boleh berurusan mengikut yang dikehendakinya. Di sisi orang awam di Mesir, mereka ialah Ahmad bin Al-Badawi, Abdul Qadir Al-Jailani, Ahmad Al-Rifai, Ibrahim Ad-Dusuki. Jadi kita tengok dah ni. Kita tidak menafi dari segi cakap-cakap orang memang betul mereka dekat dengan wali Allah. Tapi di mana Al-Bukhari? Di mana Al-Imam Syafi'i?
Di mana Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Di mana Al-Imam Al-Bakilani? Ini adalah merupakan ulama-ulama yang telah memberi yang kita katakan telah memberi sahaya begitu besar di dalam Islam. Al-Imam Syafi'i menyebut dalam jilid pertama Majmu' Syarah Muhazzab muka surat 20 cetakan Darul Fikir, dia sebut macam ini, kata illam yakum fuqaha al-amiluna awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau bukanlah kerana ulama-ulama yang faqih dan beramal dengan ilmu itu wali-wali Allah, siapakah lagi yang layak dikatakan sebagai wali Allah? Itu tafsiran definisi yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Boleh rujuk dalam jilid pertama Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Artinya bagi Imam Syafi'i, untuk nak menyatakan orang tu wali tak wali, pertama keilmuannya. Dia mesti seorang yang berilmu, dan dia melalui proses biasa dalam menuntut ilmu. Dia terpaksa bersusah payah seperti Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Dia 30 tahun tuan-tuan dia belajar. Dan dia berkahwin melepasi umur 40 tahun. Lepas 40 tahun barulah dia berkahwin. Dan kita baca dalam sejarah, anak-anaknya telah memberi sahang yang besar kepada dakwah Islam. Dan ada juga di antara mereka disuruh oleh orang-orang awam untuk mendapatkan pertolongan dengan menyebut wahai ketua dewan, wahai Hashim. Kemudian ada pula istilah madad, madad, madad. Madad ya Badawi. Tolong wahai Badawi. Tuan-tuan tahu tak, di Afghanistan apabila Amerika Syarikat menakluki bumi Afghanistan, langkah pertama Amerika buat apa? Amerika telah mencari, dia hantar dia punya spy-spy dia masuk dalam kampung, dan Amerika telah tanya orang kampung di mana kubur-kubur yang dianggap oleh masyarakat setempat sebagai kubur wali. Kerana kita nak beri dana, dengan dana itu kita boleh bangunkan kubur itu supaya masyarakat mula memuja kubur itu mengatasi segala-galanya. Sebab itulah apabila Amerika menyerang Iraq, saya baca dalam petikan akhbar Arab tuan-tuan, waktu sebelum Iraq jatuh, mereka serang ramai umat Islam pergi ke kubur Syekh Abdul Qadir Jailani dan menangis di situ minta tolong dengan Syekh supaya selamatkan bumi Iraq jangan ditakluki oleh Amerika. Tetapi Amerika tetap menakluki. Apakah kita nak lawan musuh dengan hanya minta dengan wali Allah? Dengan kita tidak membuat apa-apa persiapan dari segi sebab musabbat, senapan tak ada, senjata tak ada, kereta kebal tak ada, bahkan minta dengan wali itu, mereka mentertawakan kita. Dan tuan-tuan baca kejatuhan Tunisia, Benghazi oleh tentera Itali disebabkan angkara seorang Itali itu mari kemudian datang memeluk Islam, lepas tu dia bertarekat sufi, lalu dia mendakwa sebagai wali. Bila orang kampung bandar, penduduk bandar tu dah siap sedia dengan senjata masing-masing nak lawan kedatangan tentera Itali ni, apa dia buat? Dia kata nanti saya nak minta tawasul sikit dengan wali ni. Dia pun masuk dalam kubur, dalam kawasan kubur wali dia, duduk semalaman, dia pun keluar. Dia kata tidak perlu melawan. Semalam saya sudah bercakap dengan wali dalam kubur ini, dia mengatakan kita tidak perlu melawan musuh, surrender je, segala-galanya telah ditentukan oleh Allah, kita kalah. Jawabnya, jadi penduduk Benghazi pun letak senjata lah. Maka itulah satu-satu bandar, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, dia orang masuk tanpa bertumpahan darah, kerana orang Islam percaya pada kubur, memberi keuntungan besar kepada musuh. Sampai tahap tu percaya sangat kepada benda yang bersifat khurafat yang saya sebutkan tadi. Sebab tu sekarang ni mereka mengarahkan duta-duta dia, kalau dibuat majlis sambutan Maulid Nabi, duta dia akan turun. Termasuk di Mesir, duta Amerika tu pergi majlis Maulid Nabi, dia akan perhatikan, kalau perlukan dana dia akan bagi dana. Nak bersahkan tu supaya kita umat Islam tidak fikir nak bina kilang, nak bina apa, tuan-tuan, tak fikir dah saat tu. Kita fikir dengan wali aja kita boleh menang. Ini dalam bahasa Terengganu dia panggil kejengan yang amat dahsyat. Tahu tak kejengan? Jeng yang amat dahsyat. Dia tambah kata terbitan jadi kejengan yang amat dahsyat. Ya, atau disebut dalam bahasa Terengganu kita panggil dorok cetong. Kena adalah senjata, sistem senjata kita, barulah kita boleh lawan musuh dia. Wahai ketua dewan, wahai Hashim, ini adalah merupakan satu benda yang kita rasa cukup nanya umat Islam kita. Ya. Kemudian seterusnya definisi wali Allah. Kalau dewan bahasa pustaka dia kata orang yang suci dan taat melaksanakan turunan Allah. Melaksanakan turunan Allah yang wajib dibuat, yang sunat didisiplinkan. Mana wajib kita buat, fardu hari-hari kita buat, yang sunat kita disiplinkan diri untuk melaksanakan.
Tetapi tidak bermakna orang yang hanya buat yang wajib dan dia tidak buat sunat, maka dia bukan wali Allah. Ya. Sebab itu dalam sebuah hadis yang sahih, seorang lelaki bertanya pada Rasulullah, hal alayya ghairuha, ditanya Rasulullah tentang mal Islam, apa Islam. Rasulullah pun cerita satu persatu. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, adakah saya perlu melaksanakan amalan lain? Qala la illa an tatawwa, tidak kecuali kamu sukarela. Jadi dia kata, la azid wa la anqus, aku tak nak tambah dan aku tak nak kurang daripada apa yang aku tahu. Jadi Rasulullah kata, aflaha in sadaqa. Rasulullah kata, satu riwayat mengatakan, dakhala al-jannah in sadaqa, dia akan berjaya kalau dia jujur dalam kata-katanya, dan dia akan masuk syurga kalau dia jujur dalam kata-katanya. Maknanya walaupun orang tu hanya buat amalan fardu, tuan-tuan, dia tak buat sembahyang amalan sunat, dia masih dekat dengan Allah Taala. Dekat dengan Allah Taala, masih kita jadi wali-wali Allah. Di Terengganu contoh beberapa tempat, tuan-tuan, dia menganggap bahawa baby, budak-budak kecil yang belum balik itu, yang kita tak boleh bercakap buat bukan-bukan dengan budak tu, kita tak boleh buat bukan-bukan. Kenapa? Kerana budak belum balik itu wali Allah. Allah. Budak tu belum balik, kita terpaksa menguruskan dia. Takkanlah kita mengurus kita, dia tak urus. Ya, budak. Dia kata budak itu wali Allah. Mari mana pula wali Allah ni? Syarat pertama wali Allah ditetapkan oleh ulama mesti berakal. Kalau dia tidak berakal, tidak mungkin dia adalah wali Allah. Belum balik wali Allah dah. Apa sumbangan budak itu kepada Islam? Ini satu masalah besar masyarakat kita, terlalu percaya sehingga belum balik pun dia anggap sebagai wali Allah. Yang kedua, gila Gila tu macam-macam ni. Gila isim ada, gila betul ada, gila penuh masa ada, gila separuh masa ada. Kan? Gila kena sabuk hutang pun ada, gila tak boleh bayar hutang pun ada, macam-macam kan. Macam-macam pasal. Kan? Hak dalam bidang-bidang tasawuf tidak anggap gila, hak tu perbahasan lain. Tapi kalau betul-betul gila, kita tak boleh kata dia sebagai wali Allah. Sebab tu tuan baca dalam kitab tasawuf huraian oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dia sebut ada seorang pengembara daripada England datang ke Mesir, nama dia Edward Ling. Edward ini menyaksikan bagaimana masyarakat berkumpul di hadapan lelaki yang tidak siumang, telanjang bogel lelaki itu. Berkumpul, cium tangan. Kenapa? Wali Allah. Saya bimbang tuan-tuan, aku datang ke masjid bogel-bogel ni, tuan-tuan suruh jadi tok imam, tuan-tuan suruh baca khutbah jemaah, jeng terus. Kalau kita tanya, mana tok imam suruh tu? Wali Allah wah. Wali Allah, dia akan menutup aurat. Wali Allah paling kuat pegangannya kepada syariat. Di Terengganu contohnya tuan-tuan, hak yang saya sebut tadilah. Bila orang beritahu saya ada wali yang mengaku seperti ini, saya pergi dalam majlis dia, saya duduk. Yang dia mengajar tuan-tuan bukan sebarang kitab Hikam. Hikam Ibn Ata'illah Sekandari. Dan saya pun ada di dalam kitab itu, dan saya pun menghuraikan kitab tadi, saya terjemah kitab lebih kurang 10 tahun lepas. Bila saya duduk dalam majlis itu, dia pun syarah, dia pun cerita. Dan cara dia cerita itu menunjukkan bahawa dia berpahaman Jabariyah, bukan berpahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Pasal apa? Pasal dia kata, bila elektrik rumah dia tu, dipotong pasal tak bayar. Dia tak bayar. Maka pekerja TMB pun datang potong api. Ya. Bila potong, dia berkata sudah menjadi ketentuan Allah. Allah Ta'ala menghendaki dipotong api di rumah saya pada hari ini. Dah sakit jiwa. 2-3 hari kemudian anak murid dia bagi duit. Dia pun kata sudah menjadi ketentuan Allah. Allah Ta'ala menghendaki disambung semula. Dah sakit jiwa. Kan, kalau dia tak kait betul ketentuan Allah tu tak ada masalah. Dia nak berlindung dengan sifat malas bekerja tadi, anak murid bagi duit, hak tu jadi masalahnya. Kalau ditambah sakit segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah tu, tak apa hak ni, kehendak Allah tu dekat dengan sifat pemalas dia. Dia berlindung. Sebab itulah ini yang dikatakan tuan-tuan. Manusia bila melakukan sesuatu maksiat, kita terus menjadi Jabariyah. Bila kita buat satu kejayaan, kita terus menjadi Mu'tazilah. Ini kejayaan aku yang buat, ini usaha aku yang buat, ini Mu'tazilah. Tapi bila kita buat aja maksiat, tersalah sana kemari, kita kata nak warna Tuhan dah ketentukan begitu, Jabariyah. Cuba tuan-tuan bayangkanlah, muslimat kita kat belakang. Suami tak nak kerja, suami kita tu duduk di rumah tak nak kerja. Maka kita pun kata, bang, bangunlah, pergilah kerja, carilah rezeki. Kita ramai anak ni. Tiba-tiba suami kita berkata, sudah menjadi ketentuan Allah abang duduk di sini pada hari ini, dan sudah menjadi ketentuan Allah abang tidur. Macam mana tuan-tuan nak jawab soalan ni?
Ha, nak jawab macam mana? Maka kita juga menggunakan logik akal. Isteri itu kena jawab juga, kan? Ambil parang panjang, parang agak panjang lebih kurang 2 hasta, letak atas kepala, sudah menjadi ketentuan Allah, aku menetap kamu pada hari ini. Sebab kamu pemalas. Faham tak? Dan dia kata, dia duduk situ ketentuan Allah, aku pun letak pada dengan ketentuan Allah juga, aku mencantas kepala kamu. Kalau kita kata begitu, memang dia pun turun cari rezeki terus. Ini yang dikatakan manusia ini. Bila kita buat satu satu kejayaan, terus jadi Mu'tazilah, dan bila kita terjebak dalam satu kesalahan, terus kita jadi pahaman Jabariyah. Ada, ini disebut definisi wali Allah dalam hadis Nabi dia, iaitu hadis rawat Imam Ahmad, ya Nabi Allah, nasum minan nas laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah an'atuhum in'anhum lana, yani sifhum lana. Fasur wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li su'al al-a'rabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum unasun min abna'in nas wa nawazi al-qaba'i lam tasil bainahum arham mutaqariba tahabbu fillah wa tasafu yada' Allah lakum yawm al-qiyamah manabira min nur fayajlisahum 'alayha fayaj'al wujuhahum nura wa thiyabahum nura yafda'u an-nas yawm al-qiyamah wa la yafda'una wa hum awliya'ullah alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Jadi dalam ayat ini menceritakan salah satu sifat wali Allah ni. Sebelum kita azan, saya nak habiskan terjemahan ni. Wahai Nabi Allah, di sana ada satu kelompok manusia yang mereka ini bukan Nabi Allah, bukan orang-orang mati syahid, tetapi mereka dicemburui oleh para Nabi dan orang-orang yang mati syahid disebabkan kerana majlis-majlis mereka dan dekatnya mereka itu dengan Allah. Cuba ceritakan kepada kami, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Lalu Rasulullah menunjukkan muka yang gembira disebabkan soalan orang Arab pedalaman tadi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah sekelompok masyarakat daripada orang-orang ramai dan daripada berbagai-bagai kabilah. Mereka tidak ada hubungan kerabat antara satu sama lain, tetapi mereka berkasih sayang kerana Allah. Mereka saling kuat sokong menyokong antara satu sama lain. Allah Ta'ala meletakkan untuk mereka pada hari kiamat mimbar-mimbar daripada cahaya, dan Allah Ta'ala mendudukkan mereka di atas mimbar-mimbar daripada cahaya itu. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan muka-muka mereka bercahaya, pakaian-pakaian mereka bercahaya. Orang ramai pada hari kiamat gempar dengan suasana hari kiamat, mereka sedikit pun tidak gempar. Mereka itulah wali-wali Allah yang tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka sedikit pun tidak merasa duka cita. Ini salah satu sifatnya. Apa sifat dia, tuan-tuan? Di antaranya ialah mereka berkasih sayang kerana Allah dan batu membantu. Jadi setakat itu dulu, insya-Allah kita bagi laluan kepada azan. Silakan.
Alhamdulillah, kita selesai azan, kita sambung sikit lagi lah. Lebih kurang 8:30. Lepas tu kita bukalah sesi soal jawab kalau ada soalan. Seterusnya ada lagi beberapa definisi yang dikatakan wali Allah ini, iaitu orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Allah anugerahkan karamah padanya. Allah Ta'ala anugerah, bukan dia mendakwa karamah, Allah Ta'ala anugerah. Dan karamah itu berlaku dengan kehendak Allah, bukan kehendak dia. Seperti mukjizat Rasulullah SAW berlaku kehendak Allah, bukan kehendak Nabi. Pada umumnya setiap orang yang beriman itu adalah dikatakan sebagai wali Allah menurut Al-Imam At-Tahawi. Dan orang yang mengasihi Allah dengan melakukan semua perkara yang dikasihi dan menghampirkan diri kepada dengan melakukan perkara yang diredai olehnya, itu juga disebut sebagai wali-wali Allah menurut definisi dibuat oleh Al-Imam Ibn Abi Al-Izz. Dan ini adalah merupakan tuan dalil-dalil tentang wujudnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang wujud wali Allah, tidak jadi masalah. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, seraya tunduk pada Allah, dan barang siapa yang mengambil Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya mereka adalah pengikut agama Allah. Agama Allah itulah yang pasti menang. Jadi di sini tuan-tuan, ayat ini menyatakan pertama, kita menjadi orang Islam itu menjadi wali kepada Allah. Yang kedua, Allah menjadi wali pada orang Islam. Maksudnya orang Islam itu menjadi wali kepada Allah, artinya orang Islam itu menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sekiranya kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan Allah Ta'ala akan mantapkan pendirian kamu atau menetapkan kaki-kaki kamu. Kemudian disebut beberapa sifat wali Allah di sini ialah yang beriman, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, wahum raki'un. Raki'un sini merujuk kepada salat. Disebut salah satu juzuk pada salat rukuk. Orang rukuk biasanya dia akan melakukan sembahyang. Jadi apa makna tuan-tuan? Maknanya wali Allah itu sembahyang, terutama sekali sembahyang berjamaah. Al-Islamu alaniyatun wal imanu fil qalb. Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Albani. Islam itu benda terang-terang, iman itu benda dalam hati. Amalan berjamaah tuan-tuan itu amalan Islam, syiar agama. Maka kita kena sembahyang di masjid. Walaupun kadang-kadang bila kita sembahyang masjid ni, di sebelah kita tu bau macam-macam. Oh ni bau belacang, oh ni bau tempoyak, oh ni bau kereta api, ya, oh ni bau jet berjuang, macam-macam. Bau minyak sapi, bau minyak, ya, macam-macam berbau. Tidak mengapa, kerana sembahyang berjamaah, meskipun kita sukar, rasa nak kencing, meskipun berbau macam-macam, lebih afdal daripada kita sembahyang seorang diri di rumah. Walaupun kita merasa tenang, kita merasa khusyuk dan sebagainya. Sebab di sana ada hadis yang sahih mengatakan sekiranya kamu meninggalkan salat berjamaah di masjid, kamu sembahyang di rumah,
La taraktum sunnah nabiyikum, kamu akan tinggal sunnah nabi kamu. Dan apabila kamu meninggal sunnah kamu, la dalaltum, kamu akan sesat nanti. Asal kita semayang di rumah, tak semayang berjamaah. Nabi kata siapa semayang di rumah, dia meninggalkan semayang sunnah nabi. Sunnah nabi dalam bab semayang berjamaah. Dan lama-lama kita tinggalkan sunnah nabi, akhirnya kita terlibat dalam ajaran sesat. Kita jadi sesat. Ini berbahaya. Semayang dia datang. Sebab itu ada orang mendakwa, misal kata dia semayang di Mekah. Persoalannya, benarkah seseorang itu mendakwa dia semayang di Mekah dalam keadaan dia berada di Malaysia? Dia tak semayang sama-sama kita. Tiba-tiba kita tanya, pakcik tak ada semayang mana? Kita tak semayang Masjid Al-Hasanah. Nabi semayang di mana? Kita baca, kita semayang Masjid Nabi tu, Madinah. Tiap-tiap waktu macam Masjid Nabi. Jadi orang-orang Masjid Al-Hasanah tak dapat melihat pakcik tadi. Pasal apa? Pasal Masjid Al-Hasanah low class lah. Orang-orang berdosa masih banyak katanya. Jadi dia pun semayang di Masjid Nabi. Tiap-tiap waktu ada di sana. Tidak ada satu riwayat yang sahih bahawa Nabi pernah semayang di Masjidil Haram sejak Nabi berhijrah ke kota Madinah. Begitu dengan sahabat-sahabat besar, wali-wali Allah yang paling tinggi martabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada satu riwayat yang sahih mengatakan sewaktu dia berada di kota Madinah, dia pernah semayang di Mekah tiap-tiap waktu. Kalau sewarjanya nak dakwa semayang di Mekah tiap-tiap waktu, maka manusia itu ialah Nabi SAW. Dan ikuti selepas itu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kita dah tahu Abu Bakar semayang Mekah. Pertama, siapa, kalau betul dia semayang di sana, pertama kita nak tanya, siapa yang membawa dia ke Mekah? Itu soalan. Ada kemungkinan membawa dia ke Mekah itu adalah jin. Yang kedua, benarkah dia berada di Mekah, dia semayang betul, atau dia datang setakat berapa rukun tertentu, lepas tu syaitan buat balik-balik. Misal kata, ramai orang melihat rakang dia ada di Arafah, rakang dia ada di Malaysia, dia sampai di Arafah dia tengok kawan tu ada. Jadi sebahagian ulama mengatakan orang itu sebenarnya telah dibawa oleh jin sampai di Arafah, tetapi dia tidak pakai ihram. Orang lain semua pakai ihram, kita pakai ihram. Jadi kita nampak dia hanya berada di Arafah, lepas tu kawan tu balik ke negara dia. Siapa yang bawa? Jin. Jin punya kerja. Jadi jin yang menipu kita. Perlu kita berwaspada dia. Sebab itu di dalam kitab Fiqh Manhaji tuan-tuan, dalam jilid yang ketiga, cetakan terbaru, Fiqh Manhaji kata siapa yang mendakwa dia kuat ibadah dan keadaan dia dengan Allah tu sangat dekat sehingga membolehkan dia tak semayang dengan orang ramai di masjid, maka dia semayang di Mekah dia tak waktu, maka membunuh dia seorang lebih afdal daripada membunuh 100 orang kafir asli. Dan ini juga kenyataan disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelum itu dalam Ihya Ulumuddin. Ini satu benda berat tu. Kemudian sebagai ringkas cerita, saya sebut satu saja jadi. Dan ini di antara ciri wali Allah ialah man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku akan istihar perang ke atasnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma taraktu alaih. Dan tidak ada satu perkara, satu amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku kasihi daripada yang aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan sentiasalah seseorang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan berbagai amalan sunat sehingga aku kasih kepadanya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku kasih kepadanya, aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatan yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang ia membentang dengannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la'utiyannah, jika minta sesuatu daripadaku aku akan perkenankan permintaannya. Wa la in ista'adzani la'idhannah, kalau dia mohon pertolongan daripadaku pasti aku akan membantu dan menolongnya. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluh, aku tidak ragu-ragu untuk melakukan satu perkara yang mana aku sendiri buat benda tu sebagaimana ragu-ragunya aku an-nafsul mu'min, ragu-ragunya aku terhadap jiwa orang beriman. Yakrahul maut, dia tu tak suka kematian, tapi saat kematian sudah mati, Allah Ta'ala kata dah tiba masa dia mati, Allah Ta'ala kata itu saat yang ragu-ragu. Dan wa ana akrahu masa'atah, aku tidak suka menyakitkan dia. Itu nak ceritakan sebagai satu simbolik betapa sayangnya Allah Ta'ala sehingga dia tidak mahu melihat manusia kesakitan di saat dia menghadapi sakaratul maut. Kemudian lapisan para wali disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan. Jadi kita tengok wali disebut dalam Al-Quran ni senang cerita. Lapisan dia panggil as-sabiqunal awwalun. Yang kedua ashabul yamin. Ini senang. Wali menurut perhatian Al-Quran senang. Senang ya?
Golongan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan fardu dan juga amalan sunnah. Golongan ini dia panggil wali yang paling sempurna. Fardu dia buat, sunnah dia buat. Dia panggil golongan sabiqun al-awwalun, golongan yang terkedepan, wali-wali Allah yang terkedepan. Yang kedua ashabul yamin, iaitu golongan yang melaksanakan segala yang wajib dan kurang melaksanakan amalan yang sunnah. Golongan ini kurang sempurna, masih dikatakan sebagai wali Allah, tapi dia panggil apa? Ashabul yamin. Adapun tuan-tuan tengok dalam sesuatu kitab tasawuf, dia kata ada golongan disebut sebagai abdal, autar, disebut golongan nujabah. Wali 1, wali 3, wali 300. Ya, di kampung saya tuan-tuan pernah kita dijemput untuk membaca Yasin. Ada seorang tua mau dijemput kita baca Yasin. Orang kampung pergilah ramai-ramai. Dia pun cakap, dia kata, tuan-tuan sekalian, saya menjemput tuan-tuan untuk baca Yasin rumah saya ini kerana menghargai semangat wali-wali Allah yang menjaga Malaysia. Ada 4 orang wali Allah menjaga Malaysia. Tidak sebut pula nama wali Allah tu. Wali mana satu? Jadi mengucap kita terima kasih, kita buat majlis tahlil. Tapi tak beritahu nama apa, syekh apa jaga Malaysia tu. Ini dakwaan-dakwaan yang sangat pelik berlaku di dalam masyarakat. Sebenarnya di antara kategori yang kata auta, istilah-istilah dia tuan-tuan, tak ada satu pun yang sabit dengan Nabi, dengan hadis Nabi. Kalau ada pun abdal tu sabit dengan hadis dhaif. Telah dinyatakan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam. Hadis tentang abdal ni, lebih kurang 300 orang mati, kemudian lantik yang baru mati, lantik yang baru. Itu hadis itu adalah merupakan hadis-hadis yang dhaif, yang langsung tidak boleh jadikan hujah. Sebagian ulama bukan kata dhaif, hadis ini tidak ada asas sama sekali. Jadi kepercayaan masyarakat Melayu kita itu. Jadi akhirnya ada di antara kita yang beribadat dengan tujuan untuk menjadi wali. Kita beribadat tuan-tuan dengan tujuan mematuhi titah perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya. Saya kalau ceramah saya tak akan sebut melainkan kerana. Sebab di situ dibahas oleh ulama illa li. Lam tu lam apa? Sebagian ulama kata lamu ta'lil. Manakala ulama-ulama terdahulu mengatakan lamul hikmah. Baru kita terima, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya supaya mereka mengabdikan padaku. Jadi kalau kita terima, melainkan kerana supaya mereka beribadah kepadaku, bermakna Allah Ta'ala mengambil faedah ibadat itu daripada makhluk. Maka ada ulama yang kata begitu, ini menunjukkan kelemahan dia. Kenapa dia boleh ambil faedah? Sedangkan kalau ibadat yang kita buat ni tuan-tuan, faedahnya kembali kepada kita, tidak kembali kepada Allah. Kalau seluruh umat manusia yang tidak beribadah pada Allah, sedikit pun tidak menjejaskan keagungan dan kebesaran Allah. Kafir semua sekali tidak menjejaskan keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian seterusnya sifat-sifat wali Allah, Imam Syafi'i kata tadi, illam takum al-fuqaha al-amiluna awliya Allah falaysa lillahi wali. Kemudian maknanya apa? Sifat wali Allah pertama, dia adalah mendalami ilmu-ilmu syarak. Ilmu-ilmu syariat ni tuan-tuan kena faham betul. Kadang-kadang kita imam batal pun kita tak tahu cara nak buat. Macam mana kita belajar fiqh? Imam tengah semayang tuan-tuan, tiba-tiba imam itu memakai jubah yang tembus. Besar ibu jari. Jubah tu imam tu tembus. Dan kita berada di belakang. Kita nak buat macam mana? Nak beritahu tu imam bahawa dia batal pasal nampak aurat. Dia punya lubang dia besar ni. Nak buat macam mana? Jadi perbahasan majoriti fuqaha kata begini, dah bila kita tengok dia tu pakai pakaian yang berlubang, maka kita hendaklah muparakah. Orang yang pertama tengok benda tu berlubang pada jubah tu imam tu, dia hendaklah muparakah serta merta. Dia muparakah, setelah dia muparakah, dia pun bercakap terang pada tu imam. Tu imam sudah pun batal kerana tu imam pakai jubah berlubang. Maka tu imam berhenti kita, seorang akan tampil ke depan mengambil tempat dia. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu tuan-tuan, kalau kita tahu nak buat macam mana? Tidak tahu. Ikut je lah. Imam berlubang. Ikut macam lah. Salah. Ikut tu batal di kawan tu telah batal. Datuk imam tu tak ada salah dia, memang dia tak nampak. Dia duduk depan. Takkan dia tengah semayang tengok kiri kanan. Ya. Dan ada juga pendapat di kalangan ulama. Dia kata begini, seorang yang duduk depan tu hendaklah himpit tu imam tu. Oh, di depan himpit tak pakai dinding. Persoalannya tuan-tuan, bila kita himpit tu imam tu nak tahu dia batal macam mana? Bila dia nak tahu, kita pakai himpit sampai ke dinding. Orang lain pun ambil alih. Imam, apa ni? Ini ekstremis. Imam kata, apa ni dalam tengah semayang himpit aku ni sampai ke dinding. Ya. Jadi tak selesai masalah. Sekarang kita nak beritahu tu imam bahawa dia tu batal.
Ini bawa ilmu syarak, benda bab furuk tuan-tuan. Kalau bab dasar kita tidak tahu, jenglah. Wali Allah disebut contohnya dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Syekh Abdul Wahab Sya'rani kata kurang-kurang dia mengetahui mazhab 4. Dia belajar mazhab 4, bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab 4. Semua mazhab dia tahu. Oh, baru ni baru yang paling sempurna, paling hebat. Bukan maknanya mazhab Syafi'i saja tidak, tidak hebat dan sebagainya. Maknanya ilmu-ilmu syarak tuan-tuan ni kita belajar. Ilmu syariat kita ni sempurna. Dalam isu kita ni banyak. Baru ni isu anjing. Nak berdepan macam mana isu anjing ni? Yang kita bincang dalam kitab fiqh, terkena anjing. Terkena anjing oleh kerana kategorinya najis mughalladhah. Bulu dia kebetulan pula basah. Kita samuk 7 kali. Kali pertama dengan apa benda ni dengan air lumpur, orang lain tu dengan 7 kali ulahunna biturab, 7 kali dengan air, yang pertama dengan air lumpur ataupun akhirnya dengan air lumpur. Sebahagian ulama Syafi'i pula menyebut seperti yang disebut dalam kitab Sirajul Wahhaj. Mutaakhirin Syafi'i mengatakan najis anjing itu boleh diselesaikan dengan cara membasuh dengan air sabun saja. Itu mutaakhirin tak apalah, di sebahagian ulama Syafi'i juga. Syafi'i yang mengatakan basuh 7 kali, Syafi'i juga ulama Syafi'i juga mengatakan boleh basuh dengan air sabun saja, tapi masih dalam lingkungan mazhab kita Syafi'i. Kan, tapi tidak ada di dalam kitab-kitab fiqh mengatakan jadikan anjing itu rakan anda. Tak ada. Dia paling tinggi membincangkan bulu anjing yang kering kena kat kita tak apa, tidak perlu disama. Anjing boleh dipelihara dasarkan hadis yang sahih untuk jaga kebun, untuk jaga rumah, untuk jaga untuk soal penjagaan. Seperti pasukan polis kita guna anjing. Dalam mazhab Syafi'i menghukumkan anjing itu najis, tapi tidak mengapa untuk dipelihara dengan tujuan menjaga ladang dan sebagainya. Tak ada masalah. Dan ada satu mazhab tuan-tuan, dia punya perbahasan dia agak longgar sedikit, iaitu mazhab Maliki Imam Ashab. Beliau mengatakan boleh dijual anjing. Anjing betul boleh dijual dan duitnya boleh digunakan untuk ke Mekah. Jangan pula tuan-tuan lepas ni, ini satu idea yang sangat bernas. Tuan-tuan doa, ingat ke tak boleh selama ni? Tuan-tuan balik lepas ni, aku beli anjing 2-3 ekor, aku biok-biok baka baik, anjing baka baik, seekor jual 3,000 tuan-tuan. Macam dah 10 tahun, ini apa ni? Tawang anjing. Jadi sekarang belum tibanya negara kita memerlukan orang Islam menternak anjing tu. Cukuplah pasukan polis kita perlukan anjing Jerman dan sebagainya. Kita beli anjing daripada luar, cukuplah tu. Walaupun Imam Ashab, dia pendapat dia seorang, ijtihad dia seorang, ijtihad dia tak salah, dia ada hujah dia. Tapi dalam konteks negara kita belum tiba masanya kita nak pelihara anjing masa tu. Yang kedua, bila pelihara anjing dia tuan, anjing tu akan membuang najis. Jadi satu kerja lah, hari-hari kita nak bersih najis. Najis kita diri pun tak sempurna bersih, tiba-tiba nak bersih najis anjing. Kemudian kita ikut pula penangan majoriti ulama Syafi'i mengatakan kena samuk 7 kali. 7 kali pun kita tak apa reti. Lagu mana samuk 7 kali ni? Sebab tu ilmu-ilmu syarak itu kalau disebut wali-wali Allah tuan-tuan mesti sempurna. Belajar betul-betul bermula dengan ABC sampai atasnya. Bukan boleh ilmu terus, dipanggil ilmu terus tanpa belajar. Memang ada ilmu tu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah Taala bagi jalan keluar. Satu ilmu yang tidak perlu dia belajar. Tetapi setelah dia berada ilmu dulu, dia beramal ilmu dulu, baru Allah Taala anugerah. Dan itu pun kena bahas dan kena bentang dengan Quran dan Sunnah, sama ada yang kita peroleh itu betul ataupun tidak dengan Quran dan Sunnah. Kalau tuan-tuan balik masjid ni, tiba-tiba tuan-tuan dapat satu idea untuk membunuh anak sendiri. Tuan-tuan balik mengambil sempena kisah Nabi Khidir bunuh budak. Tuan-tuan balik, aku bunuh anak aku malam ni. Bila orang tanya siapa? Saya mendapat satu ilham daripada sempena kisah Nabi Khidir itu. Jadi anak aku pun gitu juga, mungkin 10 tahun sekarang jadi besar, umur 25 tahun, dia mengkafirkan aku. Maka langkah drastik yang perlu aku buat, aku bunuh dia sekarang. Macam mana? Adakah tuan-tuan dapat ilham daripada Allah suruh bunuh? Wahyu ke apa benda? Maka yang kita dapat tadi ilham daripada syaitan, bukan daripada malaikat. Tidak mungkin ilham suruh bunuh anak. Membunuh anak mesti ada sebab yang kukuh. Membunuh itu adalah haram. Dan kita tak tahu masa depan budak tu tuan-tuan macam mana dia baik ke. Sebab itu Imam Ibn Jauzi kata, seandainya tuan-tuan ada anak, apakah salah kita bercita-cita untuk menjadikan anak kita yang pertama itu ulama-ulama besar, bertaraf Al-Imam Syafi'i. Anak kedua kita bercita-cita jadi ulama besar juga, bertaraf Imam Ghazali. Apa masalah nak dibunuh dianya? Allah Ta'ala mengeluarkan orang soleh daripada orang fasik tuan-tuan.
Dan Allah Ta'ala mengeluarkan orang fasik daripada orang saleh. Bukankah Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Ibrahim daripada bapanya Azar? Nabi Ibrahim itu nabi, bapanya kafir. Bukankah Allah Ta'ala mengeluarkan daripada Nabi Nuh, Kan'an, sebagai riwayat kata Kan'an. Kan'an itu sebagai riwayat mengatakan dia kafir. Ayuh dia nabi. Jadi kita tidak tahu masa depan anak kita. Saya tambah sikit lagi tentu. Antaranya menekuni amalan fardu dan mendisiplinkan diri dalam melakukan amalan sunat, berdakwah pada masyarakat pada agama Allah. Bukan saja-saja tuan-tuan, dakwah pada masyarakat pada agama Allah supaya masyarakat kita faham. Di tempat saya tuan-tuan, di Pulau Perhentian, sekarang ini sedang dibina satu masjid. Sebab pulau tu pulau pelancongan. Jadi dibuat masjid. Orang kampung berat. Orang-orang pulau ni bukan ringan, berat. Bukan berat body dah, pemikiran berat. Bila kita pergi di sana, ada rakan saya pergi ke pulau sana tuan-tuan, dia kata apa? Bila kita pergi ke sana dan kita sembahyang, dia kata, awak sembahyang? Satu persoalan pula ditanya kita, awak sembahyang? Saya orang Islam juga, saya tidak sembahyang. Bagi dia tak sembahyang itu satu kebanggaan. Dan dia tengok pelik apabila kita sembahyang. Dan budak kerajaan buat masjid, dia rasa pelik, apa pasal buat masjid pula? Dan di sana tuan-tuan, di Pulau Perhentian, ada grup sahabat saya buat kajian. Oleh kerana kita universiti mengutamakan penyelidikan sekarang ini, antara penyelidikan yang kita buat ialah Pulau Perhentian. Nak tengok budaya masyarakat Melayu di situ. Ya. Di situ ada satu kelab malang. Kelab malang tu. Jadi di kelab malang tuan-tuan, dia punya pintu dia ayat apa? Maknanya ayat apa? Nak masuk kelab malang tu ada pering Al-Quran besar. Kelab malang tu. Pering Quran tu tulis, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah. Maknanya orang nak masuk kelab malang tu mesti bertakwa. Tak standard dah masuk kelab malang tu mesti bertakwa. Jadi bila kita masuk dalam tuan-tuan, kebanyakan hak jenis duduk gini tak sedar dah satu dah, mabuk orang Melayu. Kita panggil salah seorang ni nak temu buah, duk sambil-sambil. Macam mana ni, daripada mana, anak siapa? Kita nak tahu. Mereka terlibat di kelab malang ni anak siapa? Orang awam kah? Orang tak ada agama kah? Atau siapa mereka? Dia cakap, ni awak saudara tanya sikit saudara ni ayah kerja apa? Ayah kerja Tok Imam. Ayah kerja Tok Imam. Bukan ayah nelayan biasa, ayah kerja Tok Imam. Jeng terus Maya apa? Ayah Tok Imam. Anak demam. Demam duk main gini duk main gini dengan orang putih. Dan orang-orang mereka ni bawa pemuda-pemuda kita Terengganu tentang masuk melawat Virginia ke Amerika dan sebagainya, hidup seolah-olah tidak ada agama. Sangat mudah keceritakan. Ya. Dan di sana ada kampung tu start, marilah kita pergi, kita buat rombongan. Tak apalah susah payah pun, kita cover kita punya dana dan sebagainya. Kita bercakap tentang Islam di kampung berkenaan. Macam mana tuan-tuan? Di masjid ini, Masjid Hasanah ni kita berasa tak sabar. Mana masa ceramah bawah kipas angin. No, di sana nak pergi tu, ombak berapa kaki bawah, motor je labuk. Pendakwah tu motor. Sini kita bawah kita kipas angin. Bukan kita motor, kipas motor. Sana naik tu kan, bulan 12 dia punya ombak dia 4 kaki lah bawah. Siapa nak berdakwah dengan situasi ombak 4 kaki tu? Kemudian patutnya kita dah buka sesi, ambil sikit lagi deh. Zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia ni tuan-tuan, zuhud ni maknanya apa? Zuhud terhadap dunia bukan makna bencikan dunia. Dunia itu berada di tangan kita. Ingatlah, tidak berbahaya kapal berada di dalam air. Tetapi yang berbahaya apabila air berada dalam kapal. Tidak berbahaya kalau kita berada dalam dunia. Yang berbahaya apabila dunia berada dalam kita. Bila dunia berada dalam kita, dunia akan mengontrol kita. Ya, kalau air duduk dalam kapal, tenggelam kapal. Jadi maknanya tuan-tuan bekerja dapat wang dan sebagainya, maka benda itu kita gunakan untuk Islam. Itu adalah amanah Allah. Tuan nak tengok macam mana kita gunakan duit itu. Bukan dia katakan zuhud tu, duit, dunia, buat. Sebab tu dalam Islam dia ada hukum mencuri. Sesiapa mencuri duit orang, rub'u dinar, fasa'idan, 1/4 dinar ke atas, kena potong tangan tuan-tuan. Kalau duit kita tu tak ada manfaat, tuan-tuan kata zuhud contohnya lah, tak apalah lah beralah lah dia curi duit orang, maka tidak ada hukum Islam. Sekarang ada hukum Islam. Siapa mencuri 1/4 dinar ke atas, potong tangan dia.
menunjukkan bahawa duit itu ada nilai. Dan duit itu juga boleh membina pahala. Anak saudara saya cerita tuan-tuan, bila dia pergi hantar dana ke Palestin. Dia pergi, dia masuk ke sana. Orang dipanggil budak-budak Palestin, dia bawa 3 kotak coklat. Bawa coklat. Dia panggil budak-budak Palestin, datang untuk makan coklat itu, untuk bagi. Nak bagi coklat je. Budak Palestin tengok biasa, tengok tak kata apa budak Palestin tengok. Tak datang seorang. Tak datang. Dia pun pelik. Mana kita bawa coklat banyak. Orang Melayu kita lambat cakap coklat. Cuk. Habis dah coklat tu. Baru cuk baru. Tinggal kotak aja. Orang Malaysia. Ni bawa coklat, panggil tak datang. Akhirnya kita ambil coklat tu, serah pada wakil Palestin. Palestin panggil budak dia, baru budak dia datang. Apa artinya tuan-tuan? Mereka diajar hidup berdikari sendiri. Jangan pandai-pandai meminta orang. Orang minta pun belum tentu kita ambil. Orang Palestin diajar itu. Budak-budak tu berani. Steady je tuan-tuan. Zuhud terhadap dunia. Kecil-kecil dah diajar begitu. Tidak macam budak kita lah. Lambat susah saja. Kerja minta sedekah sana, minta sedekah sini. Siapnya sedikit. Yang di Kemboja, kaya raya minta sedekah di Malaysia. Minta sedekah di Malaysia, balik buat rumah, minta sedekah atas nama bantuan dana. Balik buat rumah dia sendiri. Buat bertikah. Itu berlaku di Kemboja. Sehingga ada seorang minta sedekah Kemboja datang Terengganu, minta sedekah datang. Satu sen pun tak bagi sumbangan. Siang ke dia kita tengok. Apabila kes tu disiarkan surat khabar, esokkan dia datang tak derma. Kita tengok dia punya bekas ni, satu sen pun tidak ada. Ketakutan orang. Orang nak derma tu ketakutan. Gara-gara media massa punya kerja. Pasal memang betul lah, ada kawan tu salah guna. Jadi hak ikhlas pun akan menjadi mangsa dia. Jadi zuhud terhadap dunia bermakna apa? Dunia perlu diletakkan di tangan, jangan dikuasai dalam hati, dan guna untuk kepentingan Islam. Tak ada masalah. Di Terengganu baru-baru ini Syekh Quraying Rajih datang ke Terengganu. Syekh Quraying Rajih datang ke Terengganu minta derma. Dia telah menyampaikan ceramah di Masjid Pengadaan Baru. Minta derma. Dan derma tu dia kata, tuan-tuan, saya nakkan tuan-tuan bantulah Islam dengan atak karim. Dia guna istilah atak karim. Maknanya berilah jumlah yang banyak. Tiba-tiba orang Terengganu bukan orang Kuala Lumpur. Orang Terengganu bukan orang Bangi. Orang Terengganu bukan orang Masjid Hasanah. Orang Terengganu orang pendapatannya sederhana. Sebab tu kedai Maidin paling laris di Terengganu, kurang laris di Kuala Lumpur. Pasal orang Terengganu pendapatannya sederhana. Jadi bila Syekh tu kata, awak marilah duit, kita nak bantu saudara kita di Syria yang duduk di kemah pelarian terlalu ramai, mereka memerlukan makanan. Orang Terengganu pun mari ketung masuk duit RM1 seorang. RM1 seorang bermakna kalau kita nak 20,000, berarti kita perlukan laki-laki jumlahnya 20,000 orang. Baru boleh RM20,000 RM1 seorang kan? Tiba-tiba dalam sesi makan tadi, seorang muslimat membuka kain dia, masuk tangan dalam kain, cabut dia punya anting-anting, cabut dia punya gelang, cabut dia punya rantai, serah kepada isteri Syekh. Gelang itu telah dijual untuk dapatkan duit cash, harganya RM20,000. Maka Syekh pun berceramah lepas itu. Syekh kata, hebatnya wanita Terengganu mengalahkan laki-laki Terengganu. Satu orang wanita kekuatannya mengalahkan 20,000 orang laki-laki Terengganu. Dah saya tu baru Terengganu, tak tahu lagi Masjid Hasanah lagi mana. Dah seorang keluar dia punya mbah dia nilai 20,000. Hak lelaki RM1 seorang, RM1. Jadi RM20,000. Jadi satu orang boleh lawang 20,000 orang. Itulah dia duit, tuan-tuan. Duit ni maknanya apa? Amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengannya banyak benda yang boleh kita buat pahala. Sekarang banyak skim kan? Skim wakaf, skim untuk masjid. Tadi satu ulama dah buat macam-macam betul yang boleh kita buat. Kemudian ada sikit lagi dah. Tadi sikit dah, tambah sikit lagi. Kasih pada sesuatu kerana Allah, setelah saya sebutkan tadi, mengambil sikap warak dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Banyak dia. Warak ni banyak bentuk. Warak. Contohnya tuan-tuan baca di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang lelaki telah menjual sebidang tanah. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Seorang lelaki telah menjual tanah pada seorang hamba Allah. Hamba Allah tu beli tanah. Apabila hamba Allah tu hendak mengusahakan tanah tadi, tiba-tiba dia bertembung dengan satu kotak. Dan dalam kotak itu ada harta karun. Ada emas, ada macam-macam. Orang zaman dulu kan simpan duit dalam kotak besi, Kita sekarang simpan duit di dalam bank sehingga digodam oleh penggodam Amerika Latin. Bah kita simpan dalam bank.
Dia simpan dalam peti. Jadi apabila dia cuba mengusahakan tanah tu jumpa satu peti, dia pun jumpa tuan tanah balik. Tuan, saya hanya membeli tanah, saya tidak membeli emas ini. Emas ni bukan saya punya. Ambil emas ni. Nah, ambil emas. Saya nak tanah saya, bukan emas. Tuan tanah tu jawab, sorry bang, saya hanya menjual tanah. Emas ni bukan hak aku. Bila dia jumpa di tanah kamu, hak kamu lah, bukan hak aku. Maka berlaku perbalahan. Hak ni tolak, hak ni kata dok. Hak ni tolak, hak ni dok. Pada macam gitu je. Cuba kalian tuan-tuan, kena kita ke mana? Kan? Kita jual, tiba-tiba kawan tu jumpa emas tanah kita. Mesti kita ambil peguam nombor 1 daripada Kanada. Nak benda nak dapat balik tak? Kan? Akhir-akhirnya jumpa dengan Nabi. Nabi SAW masih hidup. Apa nak dibuat? Nabi kata, kamu ada anak tak? Ada, anak lelaki. Kamu ada anak tak? Ada, anak perempuan. Kahwinkan mereka. Nabi punya formula. Kahwin anak lelaki. Mah kahwinnya di mana? Duit dalam peti tu. Jadi anak dia kata, kita ni alhamdulillah rezeki. Kan? Duit tak ada, kahwin dapat duit daripada dalam peti tu. Nak cerita zuhud tadi tuan-tuan. Duit tu bukan hak dia, maka dia tidak akan ambil. Kita learning la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan tengok orang kerja JKR dan sebagainya lah. Hak tukang driver, bukan kata pegawai atasan, setengahnya driver. Driver tu saja. Hak pergi buat keling, tayar bocor. Tayar bocor tu sutir. Dia keling, harga 2 butir. Cabut skru 2 butir. Dia keling, cabut skru 4 butir. Kadang setiap dia keling untuk cak kereta dia. Tak ada kena-kena dengan kereta kerajaan tu. Betapa tidak zuhudnya kita terhadap harta. Harta tu pula harta kerajaan. Nak jawab macam mana tuan-tuan hari kiamat besok? Dia kata ni harta orang ramah ni. Macam mana nak jawab? Ya. Tu baru bab tu hak curi limpah kita lepas tu orang masjid. Tu dah nak tahu. Ya. Kemudian ini perbezaan antara wali Allah, wali syaitan ataupun wali syaitan. Wali Allah beribadat penuh ikhlas, wali syaitan beribadat tidak ikhlas kerana nak dapatkan sesuatu seperti kekebalan, kekasyafan, karamah, pembukaan rohani tertentu dan lain-lain. Beribadat nak kacah tak boleh tuan-tuan. Tuhan bagi kacah itu lain. Mengejar pangkat tidak boleh. Tuhan bagi pangkat itu soal lain. Itu lain tu. Wali Allah tidak takut pada celaan orang dalam memperkatakan kebenaran. Wali syaitan takut pada orang mengatasi takut pada Allah. Wali Allah menyeru kepada bid'ah, wali syaitan menyeru kepada amalan wali Allah menyeru kepada menentang bid'ah, wali syaitan menyeru kepada amalan bid'ah. Dah tahu di Mesir, di setengah tempat tuan-tuan, masuk jumpa Tok Syekh, kena sujud atas tanah. Masuk aja sujud tanah, menghormati tok guru. Kita di Malaysia, ulama kita tak pernah suruh kita masuk ke masjid, tengok ada tok guru kat depan, kita pun masuk sujud sembah, tak ada. Dia cara hormat dia sampai tahap sujud sembah. Allah, kalau sampai sujud sembah tuan-tuan, jeng teruslah. Kejengan yang amat dahsyat. Wali Allah berjuang menegakkan agama Allah, wali syaitan mempermainkan agama Allah. Wali Allah suka menegar bacaan Al-Quran, zikrullah dan pujian pada Allah. Wali syaitan sukakan suara seruling, muzik yang melampau dan suara-suara syaitan. Wali Allah melakukan apa saja disukai oleh Allah, wali syaitan melakukan apa saja yang disukai oleh syaitan. Wali Allah sukakan kebersihan, wali syaitan sukakan kekotoran dan najis. Sebab syaitan itu tempat dia duduk mana? Yang antara tempat dia suka adalah tandas. Sedangkan dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan sesiapa yang masuk tandas tak boleh lama. Antara adab masuk tandas, jangan duduk lama. Masuk, lepaskan kita punya qada hajat, lepas tu keluar. Jangan duduk menari, buat kertas kerja dan sebagainya dalam tandas tu. 2 hari dah keluar. Keluar siap satu kertas kerja. Tandas bukan tempat untuk buat kertas kerja, tajak untuk tempat mengerja. Tahu tak? Buang najis dengan leganya. Apa pula dia buat kertas kerja dalam tandas tu? Satu benda yang amat tidak kena. Jadi inilah di antara perkara. Kini ada dakwaan sebagai wali Allah saya sebut tadi tuan-tuan. Bukan saja yang mendakwa wali Allah. Tuan-tuan balik rumah nanti buka dalam internet, cari. Dalam internet memang ada sungguh. Beliau ini telah pun mendakwa menjadi wali Allah sejak tahun 1400 Hijriah. Sekarang kita ada 1400, nak masuk 1436 Hijrah. Bermakna sudah 36 tahun beliau mendakwa dirinya sebagai wali-wali Allah. Hampir nak bertumbuk tuan-tuan. Dan saya pernah dihantar mesej supaya mengaku dia itu sebagai wali Allah. Saya tak jawab dan saya tak mengaku dia sebagai wali Allah. Dia nak maruh tak maruh.
Siap anak ajak bertumbuk. Ustaz tak boleh mengaku dia tu wali Allah, dia ajak bertumbuk. Kan? Kemudian dia berdebat dengan ustaz pula. Dia kata apa-apa hal pun tok guru aku tetap wali Allah. Kerana telah bermimpi dan dalam mimpi itu mendapat alamat bahawa dia adalah wali Allah. Ustaz-ustaz pun lawan. Mana kamu tahu gitu? Mimpi itu benar ataupun tidak? Maka dilawan balik. Mana-mana ustaz yang tidak mengiktiraf tok guru dia sebagai wali Allah, ustaz tu Wahabi. Apa kaitan dengan Wahabinya? Oh tak boleh iktiraf dia kata Wahabi pula. Wahabi tu orang lain. Tak ada kena-mengena. Jengang lah, kejengang lagi. Jadi itulah di antara yang sempat saya bagilah berkaitan dengan salah faham terhadap wali Allah. Sampai satu sudut aja. Dalam buku tu ada 3. Salah faham wali Allah, kasyaf dan juga karamah dan sebagainya. Semua kasyaf paling besar tuan-tuan. Allah Ta'ala dedahkan pada kita kekurangan diri kita. Di mana dosa kita selama ini? Kita terlalu kurang melaksanakan hak Allah. Allah terlalu banyak dan rahmatnya pada dia terlalu banyak pada kita tuan-tuan. Tiba-tiba kita tidak menilai hak Allah Ta'ala itu. Kita masih merasakan Allah Ta'ala belum berbuat apa-apa pada kita. Sedangkan kita sepatutnya perlu berbuat apa-apa pada Allah. Itu kasyaf sebenarnya. Kekurangan diri kita yang beri satu dorongan semangat kuat untuk kita beribadah. Karamah paling besar tuan-tuan. Karamatul iman, istiqamah. Macam mana seorang mukjid yang sudah tua, dia boleh datang ke masjid dalam ribut, dalam cuaca yang gelap, malam gelap gelita, dia masih mampu berjalan ke masjid seorang diri. Macam mana dia boleh mampu istiqamah? Dia tidak ada pelik, dia tidak terbang, dia tidak mendakwa bukan-bukan. Kemampuannya datang ke masjid dengan serba kekurangan itu. Malam yang gelap tuan-tuan, dengan kedaifan, dengan ketuaannya, itu dia karamatul iman. Itulah karamah paling besar, istiqamah. Seorang yang dikurniakan istiqamah tuan-tuan lebih hebat daripada seorang yang digunakan 1000 karamah. Orang terbang, boleh terbang ke udara, boleh sama, itu kecil je. David Kafafi boleh buat benda pelik-pelik. Ya, Musailamatul Kadzdzab boleh tengok apa yang dia buat anak murid di rumah dia, tapi tidak diakui dalam Islam. Itu adalah karamah. Karamah paling besar, karamah iman, istiqamah kita tu. Macam mana tu iman tu bila boleh duduk di sini dengan ribut taubang masih ada di situ? Macam mana? Itulah dia kekuatan. Sebab itu Ibrahim Ja'bari, seorang dikatakan sebagai wali Allah. Anak murid dia cabar dia. Dia kata, Tok Guru, cubalah Tok Guru tunjukkan kepada kita satu karamah. Ibrahim Ja'bari kata, Allah Ta'ala membukakan hati kita untuk membolehkan kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita, kesalahan kita selama ini, dosa yang kuat yang kita buat selama ini, betapa kurang ajarnya kita dengan Allah, betapa rahmatnya Allah pada kita. Kita dibukakan begitu. Itulah dia karamah, itulah dia kasyaf paling besar. Sebab tu tuan-tuan tengok orang sekarang, orang dia tak faham, dia berzina. Apabila dia berzina tuan-tuan, tiba-tiba dia berzina, dia tak mati. Dia kata tengok tak ada apa-apa, zina tak ada apa, insya-Allah afiat. Sebenarnya dia berzina, namun rahmat Allah masih ada pada dia. Dalam bentuk Allah Ta'ala tidak bongkarkan rahsia perzinaan itu pada orang ramai, kerana Allah Ta'ala nak berikan peluang untuk dia bertaubat, supaya nanti pada hari kiamat dia tidak ada hujah bila dia berdepan dengan Allah. Nanti dia tak akan kata, ya Allah Ta'ala, memang aku buat kesalahan, tapi engkau tidak memberi ruang kepadaku untuk bertaubat. Jadi dia tak mati selepas dia buat kesalahan. Itu satu rahmat besar dah tuan-tuan. Orang mencuri selipar kat masjid kita, tak mati, lepas curi tak mati, Allah Ta'ala bagi peluang pada dia untuk bertaubat. Orang yang minum arak masa dia kerja pasukan polis, dia minum arak, tak mati pun, kerana Allah Ta'ala nak beri peluang pada dia untuk bertaubat. Innamal a'malu bil khawatim, dalam hadis Bukhari, sesungguhnya amalan itu dikira yang terakhir. Ya, walaupun kita sekarang okey dah tuan-tuan di masjid dan sebagainya, satu petang dia sangat baik, okey, tapi kita tak tahu akhir seorang itu macam mana tuan-tuan. Ada seorang pokcik, dia kata, saya ni tak, saya berhajat supaya Allah Ta'ala mematikan saya di masjid. Jadi dia datang masjid hari-hari lah, ribut taubang ke apa ke, dia datang ke masjid. Sehingga satu kali sesudah dia sembahyang, dia bercakap-cakap, tiba-tiba dia pun gebah mati. Dia pun mati di masjid. Artinya kalau doa kita tuan-tuan dengan perbuatan kita itu mesti selaras. Ini tuan-tuan kata, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kesihatan yang berpanjangan kepadaku, anak-anak yang ramai, rezeki yang pemurah. Lepas doa, bahang rokok. Rokok itu memendekkan umur kita. Tadi dalam doa minta umur panjang, bahang rokok umur pendek. Jadi bercanggah antara amalan dengan doa yang tersebut. Macam mana Allah Ta'ala nak perkenankan doa kita? Jadi sekadar itu saja. Sebelum kita mencapai pukul 9, saya bagi ruang sikit. Kalau saya boleh jawab, insya-Allah akan saya jawab. Kalau tidak ada
kita akhirkan majlis kita. Silakan kalau ada soalan dalam tempoh lebih kurang 8 minit gini, silakan. Kalau tidak ada tuan-tuan masih sekalian, saya nak simpulkan beginilah. Kita sebagai orang soalan ditanya berkaitan dengan rijalullah. Rijalullah, ya rijalullah a'inuna bi'aunillah. Zaman saya ni rijalullah ni telah menjadi isu besar, dan saya pernah berbahas dan pernah berbincang dengan guru kita, guru saya iaitu Syekh Abdul Rahman Ahmad Al-Fatani. Beliau ni pernah menuntut di Mekah selama 22 tahun. Balik ke Malaysia, bertugas di tempat kami, kemudian buka pondok dan kemudian meninggal dunia. Kita pernah bahas persoalan ini dengan beliau tentang rijalullah. Dia mengatakan bahawa rijalullah itu bukan malaikat, tapi rijalullah itu sebenarnya jin. Tapi kita sebenarnya tidak tahu istilah itu. Lalu kita minta, ya rijalullah, siapa? Itu disebut istilahnya sebagai jin. Ada setengah ulama disebut benda ini kerana dikata disebut dalam kitab At-Tarbiyatul Ruhiyah yang dikarang oleh Syekh Said Hawa. Bila seorang itu duduk di padang pasir, dia duduk di padang pasir dan ditimpa satu kesusahan, dia pun kata, ya Allah, ya rijal Allah a'inun, wahai rijal-rijal Allah, bantukan. Pertama, sanad hadis ini walaupun disebut oleh Syekh Hawa dalam kitab Tarbiyah Ruhiyah, sanad hadis ini tak apa kuat dan kita tak boleh hujah. Yang kedua, kalau betul dia nak minta itu, dia kena kata begini, ya Allah, bantulah dengan siapa-siapa saja yang kau lihat sesuai untuk bantuku. Sebab tu ada seorang wali Allah, tuan-tuan, dia terlibat dalam jihad, dalam satu peperangan jihad, namanya apa? Abdullah bin Al-Mubarak. Ada setengah riwayat kata bukan dia, tapi masa dia berjihad ni, tuan-tuan, melawan tentera Rom, Rom telah membanting dia, pukul dia gebah. Dia gebah tu, dia masa saya gebah tu, saya hanya serah, ya Allah Tuhanku, kalau aku mati hari ni aku redha lah. Tak mati nak, dia dah gebah, tak nak buat apa dah. Tentera Rom tadi ambil kaki letak atas belakang, atas dada dia. Dia pun ambil pisau. Ya. Kemudian lelaki itu doa, ya Allah Tuhanku, bantulah aku mengikut apa saja yang kau kendaki dengan apa-apa cara sekalipun. Dia tengok-tengok dia terlentang tu, tangan dia tak nak buat apa, hati dia terintah, ya Allah Tuhanku, kau bantulah aku dengan apa cara sekalipun. Tiba-tiba lelaki tu ambil tentera Rom tadi ambil pisau nak letak tekak dia, tiba-tiba ada seorang tentera Islam memanah tentera Rom tu, tentera Rom mati. Artinya Allah Ta'ala membantu orang itu dengan siapa? Dengan tentera Islam. Tapi minta dengan Allah. Sebab tu ini tuan-tuan, tawassul-tawassul yang pelik-pelik yang kemudian saya sebut, banyak berlaku penyelewengan dalam masyarakat. Asal bagi ulama yang mengharuskan tawassul tu disebut nama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat bulan bin pulang kau bantulah aku. Itu asalnya. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan pergi ke sana, tuan-tuan pergi ke Iraq, dan tuan-tuan pergi ke Tarim, di Yaman dan sebagainya, apa mereka sebut? Bukan perbahasan disebut oleh ulama tu disebut direct, ya Rasulullah tolong kami, ya Syekh Fulan tolong kami, ya Syekh Anu tolong kami. Apa pasal pula jadi gitunya? Lari daripada ulama hak kata benar tu. Maka Syekh Qardawi kata dalam konteks ini lebih baik kita pegang dengan akidah Islam, datang minta dengan Allah. Ya. Dan kalau nak tawassul sangat, tawassul dengan amal soleh kita banyak lagi. Contohnya tuan-tuan, ini kisah benar. Seorang tokoh korporat di IGN lebih kurang 10 tahun lepas, beliau terkena satu penyakit dan telah dibawa masuk ke hospital. Tak sedar diri, tak sedar lama, tak sedar. Jadi yang menceritakan pada saya cerita ini adalah Profesor Dr. Azman. Tak kenal lah. Masa tu saya buat kajian. Dr. Azman cerita, dia kata tokoh korporat ni tak sedar berbulan-bulan tu. Tiba-tiba satu hari dia sedar. Dia sedar balik. Dia sedar tu, dia menangis.
Berapa jam dia nangis. Lepas dia sedar tu dia menangis dan terus menangis dan terus menangis. Orang di sekitar dia tak boleh nak buat apa. Tercengang tengok. Terpegung. Apa pasal dia menangis? Ya. Bila dia reda menangis, orang bertanya kenapa. Dah bulan-bulan dia biasa tak sedar, hari tu dia sedar. Dia berkata, masa saya tak sedar, saya telah dibawa. Dia katalah, dia cerita, saya telah dibawa oleh dua orang manusia. Saya pun tak tahu dia. Dibawa. Dan manusia tu kata, sekarang kamu sudah mati. Kamu tidak boleh balik. Roh kamu tidak boleh balik ke dunia lagi. Kamu sudah mati. Maka kami terpaksa bawa roh kamu ke atas. Jumpa dengan Allah Ta'ala. Lepas tu terserah pada Allah Ta'ala. Sama ada untuk ke neraka atau ke syurga. Bila berlaku begitu tuan-tuan, dia merayu. Orang tu merayu. Tolong saya. Saya tak nak mati lagi. Tolong. Saya ada isteri. Saya ada banyak projek belum habis lagi. Saya ada isteri. Saya ada. Tolong. Tahu atau bawa atas. Tolong tak tolong. Tak maaf lah. Kamu sudah tiba masanya. Tak, dia tolong, dia mengaju, dia menangis dalam mimpi tu, dia menangis. Akhirnya dia kata ginilah, Tuan, dalam hidup saya ngaku saya ada kekurangan, tapi saya juga ada bersedekah sedikit. Mintalah dengan berkat sedekah saya tu, tolonglah dengan berkat saya bersedekah dunia dulu saya hidup. Korang-korang tu tam balik mula saya pada jasad saya, korang saya boleh berbakti kembali. Lepas dia kata begitu, sedar selalu tuan-tuan. Dan sedar dia itulah menyebabkan dia menangis dan terus menangis. Dan semenjak daripada tarikh itulah dia menjadi orang-orang yang saleh. Tapi tuan-tuan janganlah sampai tahap tu baru nak jadi orang saleh. Ya, dah sedar 15 hari ataupun 50 hari, sedar-sedar jadi orang saleh. Itu nasib baik hidup lagi. Dan kalau mati, tak kejengang lagi. Ya, itu nak cerita tawasul menggunakan amal saleh banyak. Ya Allah, Ta'ala, dengan ibadat yang saya buat tadi, kau anugerahkan kepintaran kepada anakku. Itu betul. Itu cara yang sepatutnya. Yang kalau kita nak tawasul dan kita terelak daripada menjadi khilaf ulama. Satu soalan yang baik daripada. Ada soalan lain? Tak ada soalan lain. Kalau tak ada soalan, saya nak simpulkan begini. Ala kulli hal tuan-tuan, beginilah. Pertama, kita ni beribadat kerana Allah Ta'ala. Jangan ada riak dalam ibadat. Jangan ada nak kasyaf, nak jadi wali, nak apa. Ibadat pada Allah. Setelah ibadat pada Allah, doa ya Allah Ta'ala, ibadat yang kau buat selama ini tolonglah diterima. Kalau engkau tidak terima ibadat aku, akulah manusia paling rugi. Seperti mana doa Sayyidina Umar. Ya. Kalau Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosaku, masa Sayyidina Umar telah ditikam tuan-tuan. Sayyidina Umar telah ditikam di bawah ajak sembahyang. Sayyidina Umar kata, kalau Allah tidak mengamalkan, tidak mengampunkan dosaku, akulah manusia, celakalah Umar. Umar kata gitu. Jadi kita ibadat, tak perlu nak kerja wali pakai. Yang kedua, berilah sumbangan sebaik mungkin pada Islam. Engkau termampu tuan-tuan. Yang boleh bercakap dengan bercakap, yang boleh sedekah dengan sedekah, yang guna kekuatan ilmu, Jangan jadi kedekut dengan ilmu, jangan jadi kedekut dengan harta benda. Yang ketiga, tuan-tuan hadirin sekalian, saya nak sebutkan di sini, anggaplah diri kita sentiasa berada dalam kekurangan. Jangan anggap diri kita berada dalam kelebihan. Sebab tu tuan-tuan, siapa-siapa yang masuk tarekat Naqsyabandiyah, ada satu prinsip dalam tarekat Naqsyabandiyah. Prinsip apa? Sekiranya anda berjalan, anda melihat seorang pemuda, maka hendaklah anda mengatakan, pemuda itu lebih baik daripada saya, kerana ia kurang melakukan dosa, sedangkan aku lebih dahulu melakukan dosa sebelum daripada dia. Kalau kita berjalan tengok seorang tua, kita berkata orang tua ini lebih baik daripada saya, kerana ia telah banyak melakukan amalan, tetapi saya masih kurang dalam melakukan amalan. Itu bina tawaduk diri tuan-tuan. Jadi tak payahlah kita bekerja-kerja nak jadi wali dan sebagainya. Mungkin orang baca kita wali, itu soal lain. Tapi mendabik dada mengaku, itu bukan menjadi amalan dalam Islam, dan bukan juga menjadi sunnah Rasulullah untuk kita mendabik dada. Hatta nak kata orang beriman pun tak boleh tuan-tuan. Kecuali tertentu aja. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu angkat diri kamu. Allah Ta'ala telah mengetahui. Utsman bin Maz'um meninggal dunia tuan-tuan dalam peristiwa. Utsman bin Maz'um meninggal dunia. Ada seorang wanita memuji dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, aku bersaksi bahawa Allah Ta'ala telah memuliakan Utsman bin Maz'um. Nabi duduk dalam majlis tu, Nabi kata, kamu tahu daripada mana Allah Ta'ala telah memuliakan dia? Wanita tu kata, sejak pada itu aku tak berani mengatakan perkara yang baik-baik. Perkara baik dah pada seseorang, tak berani nak kata tuan-tuan. Ya. Akhirnya apa yang boleh kita buat? Kita doakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Itu yang boleh kita buat. Tak perlulah kita canang kemari, oh mati tu si pulang wali Allah.
Dan kita yang kata dia wali Allah tu macam mana kita nak mengukur dia wali Allah kalau kita sembahyang jemaah? Di Terengganu tuan-tuan ada satu tempat, satu laki-laki dia anggap sebagai wali Allah. Jadi apabila anak-anak nak periksa, orang kampung pergi bawa air sebeldi supaya orang tu sembahyang ajak. Bila saya pergi jumpa ustaz sebelah rumah dia, kata orang kata si fulan ni wali Allah. Dia kata wali Allah apa ke bendanya? Sembahyang dak. Ullah. Sembahyang pakai niat. Wali Allah sembahyang pakai niat. Pasal apa hujah dia? Innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu berdasarkan pada niat. Sudah. Ya, jadi dia kata sembahyang tu pakai niat saja. Jadi untuk berdepan dengan kes umpama ini tuan-tuan, tak ada masalah, mudah aja. Ajak jemput dia mari rumah kita, kita letak wiper atau ayam golek dan sebagainya. Kita kata sila makan dengan niat. Dia doa dia makan, saja aku makan wiper. Berat. Jadi jangan. Yang keempat akhir sekali tuan-tuan, jangan sekali-sekali mendedahkan diri kepada maksiat, maupun zahir maupun batin. Walaupun dalam bentuk batin. Misal kata saya sebut pernah berlaku dalam setengah kalangan tarekat sufi di Mesir. Sampai dia boleh, dia panggil himmah dia tuan-tuan. Dia berzina dengan orang perempuan tu dah sedar tapi dia berzina menggunakan himmah dia panggil. Macam mana? Dia duduk, kawan tu duduk sebelah. Kan, dia duduk. Dia bayang perwatakan dia peluk perempuan tu. Dia cabut kain. Satu persatu. Aku tanya dia buat apa tu Syekh? Ni tengok himmah ni, tengok himmah. Allah. Berzina maya dia panggil. Jangan maksiat ni tuan-tuan, jangan sekali-kali kita buat, hindarkan. Hindarkan apa-apa maksiat kita buat. Taubat dan yang seterusnya, taubat hendaklah sentiasa kita buat dalam hidup kita tuan-tuan. Taubat hendaklah sentiasa buat. Lepas waktu semayang, lepas semayang pun kita ada astagfirullah. Lepas menang perjuangan Islam pasal bihamdi rabbi wastaghfir. Hendaklah minta ampun dengan kita menang dalam perjuangan apa-apa, minta ampun dengan Allah. Lepas sembahyang minta ampun dengan Allah. Lepas sedekah pun minta ampun dengan Allah. Dan dalam majlis ilmu, selepas majlis ilmu pun minta ampun dengan Allah. Yang selalu kita akhir majlis kita dengan apa? Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu majlis ilmu. Takut kalau tuan-tuan ilmu yang kita ada, kita takut ada usuria dan takut sangat Allah Taala tidak terima. Ada seorang alim tuan-tuan, dia sembahyang berjamaah tidak tinggal. Selama dia boleh balik, daripada dia balik sampai dia nak mati, dia tidak pernah meninggalkan sembahyang berjamaah. Bukan sembahyang biasa, sembahyang jemaah dia tak tinggal. Tetapi bila nak mati dia menangis dan terus menangis. Dia menangis dan terus menangis. Anak buah dia tanya, kenapa Tok Guru menangis? Dia kata, karena aku teringat satu ayat. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah Ta'ala menerima orang-orang yang baik saja. Aku belum tahu aku ini orang muttaqin. Dan aku tidak dapat pastian bahawa semua amalan yang aku buat selama ini diterima oleh Allah. Dia menangis dan terus menangis datang. Padahal dia sembahyang berjamaah tak tinggal sembahyang hidup dia. Dia masih menangis. Kita nangis. Tak ada nangis dari liwam utang dia. Ya, nangis selipar kita hilang. Menangis pasal minyak naik. Cakap tu ajalah kita nangis lah. Nangis lain tak ada. Jadi sekadar itulah kesimpulan saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa imanan wa taqwa ya rabbal alamin. Allahumma